Selamat sejahtera semua. Pada kali ini, cikgu akan menerangkan unit 2.1.7 iaitu menghasilkan produk berfungsi atau berfungsi sebahagian. Okey, dalam tajuk ini, ianya menekankan kepada produk yang akan dibangunkan oleh pelajar boleh jadi berfungsi sepenuhnya ataupun berfungsi sebahagian, ya. Okey, kemudian sekarang kita nak tengok perbezaan antara ketiga-tiga iaitu mock-up, produk berfungsi sebahagian dan juga produk berfungsi sepenuhnya. Okey, yang pertama kita nak lihat dulu mock-up ataupun nama lainnya model olokkan. Okey, untuk model olokkan ini ianya dihasilkan sebelum produk berfungsi sebahagian dibina. Kemudian ianya juga menunjukkan idea rekaan dalam bentuk 3D. Ianya mengikut skala ataupun saiz sebenar. Ianya juga boleh disentuh dan dipegang. Okey, reka bentuk boleh ditambah baik sekiranya perlu. Okey, kita nak lihat contoh-contoh mock-up ataupun model olokkan. Okey, yang pertama sini kita lihat kasut. Okey, kasut ni dibuat daripada kertas. Okey, kemudian ada kereta. Okey, kereta ni juga diperbuat daripada kertas, mungkin cardboard dan juga kamera yang diperbuat juga daripada kertas, ya. Okey, di sini jelas kepada kita bahawa model olokkan akan memberikan gambaran awal produk dari segi keseimbangan rupa bentuk, warna dan juga ergonomik. Okay, yang kedua, kita nak lihat produk berfungsi sebahagian ataupun model. Okey, ciri-cirinya ialah model ini dihasilkan selepas mock-up dibina. Okey, ianya menunjukkan idea rekaan dalam bentuk 3D yang lebih realistik. Boleh mengikut skala atau saiz sebenar. Dapat menunjukkan kefungsian beberapa bahagian atau komponen produk. Ianya juga boleh disentuh atau dipegang. Okey, dan juga boleh ditambah baik sekiranya perlu. Okay, kita lihat pula contoh model. Okay, kat sini kita boleh lihat yang pertama mesin jahit. Okay, mesin jahit ni dijadikan model separa berfungsi sebagai mainan kanak-kanak. Dan yang kedua, kita lihat mainan penyedot hampa gas yang dapat menyedot sampah dengan menggunakan bateri. Okay, dan yang ketiga, kita lihat produk berfungsi ataupun prototype. Okey, prototype ini dibuat selepas produk berfungsi sebahagian dibina. Okey, ianya akan menunjukkan idea rekaan dalam bentuk yang sebenar, mengikut spesifikasi saiz sebenar, dapat menguji kefungsian sebenar produk. Ianya juga boleh disentuh, dipegang dan menguji kefungsian produk. Dan reka bentuk serta kefungsian produk boleh ditambah baik selepas melakukan pengujian dan penilaian. Okey, kita lihat contoh produk berfungsi ataupun prototype. Okey, kalau kita lihat di sini, ianya ialah model kereta yang berfungsi sepenuhnya dari segi pergerakan dan kawalan. Seterusnya, kita akan lihat ciri-ciri produk berfungsi dan produk berfungsi sebahagian. Okey, kita lihat ciri-ciri mock-up. Okey, bahan mock-up, reka bentuk bukan menggunakan bahan sebenar. Okey, boleh menggunakan kertas, gabus, cardboard, polistrina, kayu lembut dan lain-lain. Okey, dari segi skala mock-up, ianya tidak mengikut saiz produk sebenar. Boleh sama ada lebih kecil, sama besar atau lebih besar daripada produk sebenar, dan dari segi kefungsian ianya tidak berfungsi sepenuhnya. Okay, bagi produk berfungsi sebahagian pula, bahannya tidak semestinya direka bentuk menggunakan bahan sebenar. Contohnya foam, cardboard, pipe PVC, MDF, polistrina, kayu, papan lapis dan lain-lain. Skala, ianya tidak mengikut saiz produk sebenar.
boleh sama ada lebih kecil, sama besar atau lebih besar daripada produk sebenar. Okey, dari segi kefungsian pula, ianya tidak menunjukkan fungsi sebenar produk. Okey, hanya sebahagian komponen boleh berfungsi. Kefungsian sebenar produk tidak dapat diuji dan produk hanya dinilai dari segi reka bentuk luaran. Okey, dan yang ketiga, kita tengok ciri-ciri produk berfungsi sepenuhnya. Okey, bahannya menggunakan bahan sebenar, boleh direka bentuk menggunakan kayu, keluli, zinc, getah, plastik, perspek dan lain-lain ya. Okey, dari segi skala pula, ianya mengikut saiz produk sebenar. Dari segi kefungsian pula, ianya berfungsi sepenuhnya dan diuji dalam situasi sebenar dari segi reka bentuk dan kefungsian. Okey, dan akhir sekali, kita tengok kepentingan merancang pembinaan produk berfungsi atau produk berfungsi sebahagian. Okey, ada 6 kepentingan. Okey, yang pertama, menghasilkan produk yang menepati keperluan dan kehendak pengguna. Kedua, membolehkan penambahbaikan dilakukan pada reka bentuk dan fungsi produk. Ketiga, membantu menganggar kos jualan produk. Keempat, merancang tenaga kerja yang diperlukan. Kelima, menjalankan pengujian dan penilaian yang lengkap terhadap produk dari segi reka bentuk dan kefungsian. Dan yang terakhir, menentukan kaedah dan tempoh pembinaan produk. Okey, itu saja untuk kali ini.